Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, Abi Hurairah radhiyallahu an menyebut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiq thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ayat munafik 3, apabila ia janji ia dusta, apabila dia bercerita dia dusta. Haddatha kadzab. Haddatha kadzab ada tak sama dia punya taraf dosa dia. Cerita dan bohong yang paling besar ialah guna nama Allah dan Rasul. Dosa yang paling besar ialah dosa kata Tuhan kata benda yang Tuhan tak kata. Yang ni kadang-kadang susah orang nak buat sebab Quran ni satu dalam dunia ni. Melainkan kita pergi kat orang asli yang tak tahu Quran, kita kata dalam Quran kata, dia tak tahu, dia pun percaya. Tapi nak bohong orang tentang Quran susah. Tapi ada bahagian yang kedua yang mudah untuk orang bohong, iaitu hadis. Orang suka orang riwayatkan hadis-hadis yang palsu, lalu disandarkan kepada Nabi SAW. Ini the highest, dosa yang paling tinggi sekali bila satu orang buat. Kadang-kadang kita ingat orang hak bohong tu berdosa, bohong pilihan raya pun berdosa juga. Tapi ustaz yang baca hadis palsu dalam masjid jauh lebih berdosa. Jauh lebih berdosa. Kerana inilah dosa yang paling besar. Kerana membohongi sesuatu menggunakan Nabi, nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong pada aku dengan sengaja, siap tempat duduk di dalam neraka. Sebab tu mungkar yang paling besar ialah mungkar berdiri depan orang ramai baca hadis palsu. Kemudian habaq kata Nabi kata, dan kemudian orang ramai pun terpaksa buat kerana benda yang bohong. Saya pergi ke satu negeri, ada satu kumpulan dia kutip duit orang untuk maulid Nabi SAW. Masalah orang nak hari maulid, nak cerita tentang kedatangan Nabi SAW, kelahiran Nabi, itu satu masalah yang lain. Ada beberapa perbahasan para ulama. Tapi reka hadis, maksudnya satu orang kata, tuan-tuan, pada hari ini kita disuruh untuk memberi beberapa dirham. Nabi suruh. Dirham tu dia kali sendirilah dengan mata wang negara dia. Pakatlah makcik-makcik ni buat keluar duit. Kerana kalau bagi yang ni, dapat yang ni. Dusta. Dan pada masyarakat yang orang banyak masalah, macam sekarang masyarakat, saya selalu sebut, apabila masyarakat itu mula jadi masyarakat bandar ataupun duduk di bandar, urbanization berlaku dalam negara ni, orang semua sibuk. Bila orang sibuk, orang tak ada masa sangat nak dengar baca hadis Nabi satu-satu. Dia rasa lambat nak memperolehi ilmu. Jadi dia suka sesuatu yang dia anggap instant, macam makan Maggi kan, cepat, terus rendam sekali kita boleh makan. Sebab orang masa tak ada. Ini pun satu iktibar juga kepada orang yang mengajak. Janganlah pergi mengajak payah, mengajak bab wuduk sampai sebulan tak habis-habis, tu merepek lah kan. Tapi artinya orang mau benda yang segera. Kalau boleh 10 minit kita boleh selesai masalah. Seorang suka kalau dapat pi kepada satu benda yang mana buat lala tu dapat. Pilah kat padang mana-mana berhimpun ramai-ramai, pakat menyeritlah satu dengan lagu apa, rasa lega bila balik. Menyanyilah apa-apa tak kira lah, ya banana ke ya ikut dan tak so okey lah apa pun, so okey, saya tak kisah kan.
Tak apalah yang tak nak nyanyi Hayah Anak-anak, tapi itu bukan penyelesaian. So okay, sebagai satu lagu, so okay. Tapi dia bukan penyelesaian. Penyelesaian ialah kita kena memahami agama. Penyelesaian kita kena memahami hakikat agama. Yang selalu saya sebut the essence teaching of Islam. Bila kita faham yang tu, kita akan faham bagaimana Islam menyelesaikan masalah melihat kehidupan ini. Oleh kerana orang banyak masalah, orang nak selesai segera. Kadang-kadang antara benda dia nak doa, kalau boleh dia doa sehari, petang sehari dia dapat. Nabi kata Allah Ta'ala terima doa kecuali apabila kita isti'jal. Sahabat tanya, isti'jal apa Rasulullah? Antaqul ayaqulu ahadukum da'autu falam yastajib li. Bila satu orang kata aku doa pun Tuhan tak terima pun, maka Tuhan tak terima. Allah Ta'ala di atas hikmahnya, kadang-kadang dia lewatkan satu benda, tapi dia maksud dia tercapai. Dia kadang-kadang dia tak bagi macam kita minta, tapi dia bagi tujuan itu tercapai. Kita nak selesai masalah tu, kita terbayang ia selesai melalui fulan bin fulan. Allah Ta'ala selesaikan masalah itu tidak melalui fulan bin fulan. Dia tidak melalui fulan bin fulan. Tak nak berayak kan? Tu sayang tu sejuk ya. Tak boleh. Tak apa nak minat. Allah Ta'ala selesaikan melalui cara yang lain, tapi kita tak ni. Ada orang ambil kesempatan eksploitasi. Sesiapa yang forward 10 mesej ini, masalah dia akan selesai petang. Kita ditipu oleh syarikat komunikasi ni, telekomunikasi ni. Mereka ada grup yang boleh buat benda ni. Lepas tu pula hantar mai kat saya, hantar mai kat ustaz lain. Betul ke benda ni? Untung juga satu pihak tu kan. Ustaz tu balik bohong, dapat juga dua kan. Tapi dia kata saya dah hantar dah 10, masalah saya petang kemarin selesai. Ini semua kerana manusia hanya forward message selesai. Tak ada dalam Islam. Ini idea yang dibuat oleh golongan surat berantai. Kalau siapa-siapa yang lama dulu dia ingat cerita surat berantai. Siapa yang tulis surat ni hantar selesai masalah, dan dia telah difatwakan sebagai satu ajaran sesat. Jadi kita jangan percaya benda ni. Ini semua ada grup yang rancang benda ni. Dekat pilihan raya ni pun ada grup yang buat kan, dia hantar. Kadang-kadang kita syok lah tengok gambar-gambar kan. dia hantar. Tengok yang mana manfaat boleh kita forward. Tapi yang benda macam tu tak ada manfaat. Kadang-kadang separuh mesejnya betul, yang belah hujung salah. Kita tak boleh forward. Kerana yang dusta tu belah hujung. Sesiapa yang menghantar kepada 10 orang mesej di atas akan mendapat rezeki segera dalam masa seminggu. Dia pula hantar benda tu ujung-ujung bulan, 3 hari kemudian dapat gaji. Yang tu kita, we are deceived. Kita ditipu dengan benda-benda yang macam tu. Lah kita pun seronok, dia hantar dan bertanya, okey, ini dosa besar, dakwah benarnya sandak kepada Nabi SAW. Sehingga kadang-kadang semalam siapa tanya siapa, cerita bila orang nak mati, sagi apa, mak dia syaitan jadi mak, syaitan jadi ayah aja. Benda ni semua tidak ada dalam riwayat yang sahih. Orang kita suka cerita-cerita macam ni, walaupun ada dalam riwayat-riwayat yang tidak kuat sebenarnya. Tapi kita kena tahu apa saja yang kontradik dengan perkara yang dianggap usul agama, ia tak mungkin menjadi hadis yang sahih. Tuan-tuan, manusia ni, Tuhan ni maha adil. Tak mungkinlah satu orang yang semayang, solat, puasa, haji, minta doa ke Allah supaya berada di atas petunjuk, sebut ihdinas siratal mustaqim,
dengan ikhlas niatnya dan seumpamanya. Tiba-tiba lah dekat nak mati, syaitan boleh duk pergi tipu dia masuk neraka. Tuhan ni maha adil. Kita fikir sekali limbah pun tak adil dah macam tu. Tak mungkin benda-benda macam tu kan berlaku dalam hayat manusia. Melainkan kawan tu memang sepanjang hidup dia memang duk, dia beradik sikit daripada syaitan. Padan kot syaitan tipu dia. Tapi kalau satu orang yang tak nak,